Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 11 hari bulan Oktober 2022, kita teruskan sambung pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga. Kita ini motivasi keagamaan untuk kita membuat persiapan mengisi ruang kebajikan. Mudah-mudahan kita mempunyai bekal yang banyak untuk ke akhirat, insya-Allah. Sambungan perbincangan kita di muka surat 18 di bawah tajuk bahaya apabila tidak ambil berat masalah ummah. Kita duduk atas dunia, duduk dengan ramai-ramai, tapi kita sendiri, tak peduli kepada orang, tak cakna kepada orang. Orang jiran tetangga kita segar ke sihat, sakit ke demam, kita tak tanya khabar ataupun tidak peduli. Tajuk ini masih lagi dalam bab 1, manusia terbaik memberi manfaat pada orang lain. Manusia terbaik, manusia yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Jadi tajuk yang kita bincangkan di sini iaitulah tentang orang yang tidak peduli kepada orang lain, tak ambil cakna orang-orang muslimin yang lain. Ini adalah dalam keadaan yang berbahaya, sebab dia ingat dia hidup nak seorang atas dunia ni. Hari ni kita senang, boleh jadi besok belum tahu apa keadaan kita. Karena itu kita kena ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Waktu kita senang kita bantu orang, nanti bila kita susah orang cari kita. Sebagai umat manusia, muka surat 18, sebagai umat manusia tidak sewajarnya wujud sikap mementingkan diri sendiri yang disebut sebagai individualistik ataupun al-ananiyah. Kita kira kita senang, orang lain kita tak peduli. Susah apa aku? Umat Islam wajib membantu dan menolong orang Islam yang lain dalam kesusahan. Tanggungjawab kita itu. Hilangnya perasaan saling menyayangi, mengambil berat, kasihan belas dan tolong menolong sesama Islam memberi isyarat bahawa iman dalam diri kita sedang dilanda masalah. Jerubunya pemikiran kita, dan inilah yang kita lihat berlaku di sekeliling kita. Na'udzubillah, mungkin termasuk juga diri kita sendiri yang tidak peduli kepada orang lain. Antara kesan dan bahaya bila kita tidak mempedulikan masalah orang lain, terutamanya masalah umat Islam, ada beberapa perkara yang kita akan kerugian. Dalam buku ini kita senaraikan sebanyak 4 perkara. Yang pertama, kerugian yang pertama, rugi dan hampa di akhirat. Allah beri kepada kita peluang untuk berbakti, Allah beri kepada kita peluang untuk membantu, menolong orang, tapi kita tak ambil peluang. Kita akan menyesal di akhirat nanti, wal'iyazbillah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu terhadap kezaliman. Jangan buat zalim pada orang, kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Siapa nak gelap hidup di hari kiamat,
pelaku zalim. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hati kamu terhadap sifat bakhil, kerana kebakhilan itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat bakhil itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini dalam Muslim. Maksud dianya, bila orang ni bersifat dengan sifat zalim, dia tak akan peduli pada orang lain, asalkan dia dapat, sudah. Ataupun dia bersikap bakhil, dia ada duit, ada kemampuan, tak mahu tolong orang, maka orang ni orang yang kecewa di akhirat. Sebab Allah beri peluang, dia tak ambil peluang. Rugi dan kecewalah seorang hamba Allah itu apabila Allah tidak jadikan dalam hatinya, atau Allah tidak wujudkan dalam hatinya perasaan belas kasihan kepada makhluk lain. Cerita Aisyah radhiyallahu anha, seorang badui datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi cium cucu dia, Al-Hasan wal Husain. Nabi cium. Si badui ini terkejut. Tuqabbiluna as-sibyan, kamu cium anak-anak cucu kamu? Fama nuqab, kami orang badui tak ada. Minta maaf cakap, setakat mak dia, anak tak masuk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aw amliku laka an naza'a Allah min qalbika rahmah. Nabi kata apa? Nabi kata, apa dayaku untuk menolong kamu ketika Allah telah mencabut kasih sayang dalam hati kamu. Ada ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya aku nak buat macam mana? Kamu dah tak ada sifat kasih sayang, anak sendiri pun tak boleh nak cium, apalagi nak pergi cium anak orang lain. Tak ada rahmah. Satu kisah seorang pakar bahasa, dan dia juga ada tafsir, nama dia Zamakhsyari. Zamakhsyari ini seorang akidah dia Mu'tazilah, tapi tafsir dia banyak dari sudut bahasa dia. Ulama ahli sunnah ambil manfaat. Tidak kata dia campur semua, tidak. Itu yang kita kata, benda yang ada manfaat kita ambil, benda yang tak manfaat buang. Zamakhsyari ni Mu'tazilah. Zamakhsyari ibu dia seorang wanita yang penuh perhatian, lembut hati, dan doa dia mustajab. Mak dia ni maksud dia mustajab doa. Kalau dia doa jadi. Jadi ada riwayat menyebutkan ketika Zamakhsyari berkunjung ke Baghdad, beliau berada dalam majlis ta'lim mazhab Hanafi. Orang-orang yang berkumpul pada waktu itu bertanya kepada Zamakhsyari, apa yang menyebabkan kakinya tempang, patah. Kenapa kaki Tuan Syekh ni, kenapa berjalan tempang ni, kenapa? Dia kata, ini hasil daripada doa mak saya. Subhanallah. Biasa mak ni tak doa untuk keburukan anak, tapi ada peristiwa. Pada waktu kecil, Zamakhsyari kata, aku menangkap seekor burung, kemudian aku lilitkan benang pada kaki burung. Dia ikat kaki burung itu benang. Kemudian burung itu terlepas dari genggaman, terlepas dengan tali dia terikat di kaki. Aku berusaha menangkapnya dan aku dapat menangkap benang yang dililit pada kaki burung itu. Jadi dia kejar, dia pegang ujung benang, tarik. Bila aku tarik benang itu, kaki burung itu patah. Subhanallah. Ibuku sedih melihat perbuatan itu yang dia anggap menyakiti burung tersebut. Lalu dia berkata, mak dia kata, semoga Allah memotong kakimu sebagaimana kamu telah potong kaki burung ni. Subhanallah. Mak jadi marah. Nyalah berat juga ayat tu. Semoga kakimu potong sebagaimana kaca kaki burung ni. Subhanallah. Takdir Allah, doa mak ni itu mustajab. Akhirnya kaki dia pun sakit. Subhanallah. Ingatlah satu perkara,
bahawa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling berkasih sayang sama-sama dia. Dipenuhi hatinya dengan perasaan kasih sayang, ini merupakan tanda kebahagiaan dan ia merupakan satu sebab kita dapat meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara orang-orang yang masuk ke dalam syurga adalah mereka yang hatinya penuh dengan rahmat dan kelembutan, dan sudah pasti disertai dengan keimanan. Dia tak jadi lembut saja hati, iman tak ada, tak jadi. Sebaliknya hati yang keras terjadi akibat kosongnya ia daripada kasih sayang. Hati yang keras pada dasarnya telah kering, dan keringnya hati kerana keluarnya rahmat dan kelembutan daripadanya. Orang panggil hati kering dia ni, maknanya tak ada kasih sayang, tak ada rahmat, dia penting diri dia sendiri, dia tak pedulikan orang lain. Itu dia panggil hati kering. Allahu Akbar. Hati yang keras merupakan tanda kesengsaraan dan tidak akan mendapat rahmat Allah, kerana sesiapa yang tidak mengasihi makhluk, maka Allah Ta'ala tidak mengasihinya. Itu bahaya kita tak peduli hal orang ni. Yang pertama, rugi dan hampa di akhirat bila kita tengok peluang yang Allah Ta'ala beri atas dunia ni banyak, kita tak ambil. Satu. Yang kedua, akan hilang nikmat. Kita akan kehilangan nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Ada rezeki kita syukur. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Sedekah merupakan wujud tanda rasa syukur atas segala nikmat yang kita rasakan. Orang yang selalu bersyukur akan sentiasa merasa cukup, bahkan berlebih dalam menerima nikmat, maka dia mudah membahagikan kebahagiaannya dengan orang lain. Mana kita rasa Allah Ta'ala bagi pinjam yang aku harta ni, kita sedekah, kita tengok orang lain happy, suka. Sebaliknya, orang yang kurangnya rasa syukur akan sentiasa merasakan dirinya ada kekurangan, tak cukup, walaupun sebenarnya sudah cukup. Orang yang tidak bersyukur akan membuatkan dia menjadi sombong. Dia selalu berfikir kalau harta dan segala yang dimilikinya adalah semata-mata dari hasil usahanya sendiri. Disebabkan itu, hanya dialah yang berhak atas semuanya. Dia lupa sememangnya dalam setiap rezeki akan ada hak orang lain dalamnya, dan sudah menjadi kewajipan kepada kita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya apa juga rezeki yang diberikan kepada kita. Dalam hadis mengatakan bahawa dalam harta kita tu ada bahagian orang lain. Berapa banyak bahagian? Tuan-tuan dan puan-puan, tanda 1/40. Itu yang wajib. Mana kita ke zakat ni 0.25 tu, maknanya 1/40. Ada 40,000, zakat dia 1,000. Ada 40 juta, zakat dia 1 juta. Kenapa banyak tu? Nak suruh bahasa kaya tak? Duduk main 4-500 lah. Kalau orang mari bisik betul, kalau ustaz ada 40-50 juta, ada sungguh juta rupiah. Kita kata dah. Maknanya dalam harta kita ada bahagian orang lain yang wajib. Kemudian tanggungjawab. Dengan harta kita ada isteri yang kena beri makan, ada anak-anak, ada keluarga, ada orang di bawah tanggungan kita. Semua itu hak orang dalam harta kita yang dikongsikan dengan kita dan juga dengan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, kita pergi kepada bahaya yang ketiga. Orang yang tak pedulikan hal orang lain ini termasuk dalam 3 golongan yang celaka, na'udzubillah.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Tiga golongan ini yang Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengan dia, Allah tidak akan tilik pada dia dengan tilik rahmat pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, ini yang kita tajuk kita ni, rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'uhu ibnas sabil. Seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di tengah padang tandus pada pasir yang tak berpenghuni. Mana kita di padang, tengah padang ni kita ada takung air, namun menghalangi orang musafir untuk memanfaatkannya. Orang musafir mari berhenti nak minta air, nak guna, nak buang, nak apa ni, nak bersuci, nak minum, lah, no. Sedangkan air itu lebih, bukannya kalau dia air sebotol ni dia tak cukup, tak apa, ni air banyak. Maka Allah berfirman padanya, sekarang aku akan menghalang kamu dari kurniaku, sebagaimana kamu telah melarang lebihan air bukan dihasilkan oleh tanganmu. Air itu air hujan, Maria, air mata air, bukan kita buat apa air itu, tapi kamu bakhil begitu sekali. Hati-hati kita. Ini lama lagi musim-musim tak ada air ni, kalau rumah kita ada pam air ke, ada air boring ke, letaklah wayar kat luar tu, siapa dia nak ambil, takut kering, insya-Allah. Allah Ta'ala ni maha kaya. Bagi ni tidak, air tak ada, pergi ambil sungai tu. Sungai bukannya dekat jauh, rumah kita sebelah, rumah jiran tetangga nak minta air pun tak boleh lah. Sama lah ni. Yang ni pada pasir, yang kita di pada kampung, ketika air putus, orang perlu pada air-air yang kita ada di rumah. Dipersilakan, bagi dia timba, bagi dia pam air, buka pintu untuk dia orang ambil, jangan halang. Yang kedua yang jauh sekali, seorang laki-laki yang menjual barangan kepada orang lain setelah solat asar, dan dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia membelinya dengan ini dan ini. Orang itu membenarkannya padahal tidak seperti yang dilakukannya. Mana orang yang bersumpah, saya beli dah ni 200, saya bagi awak 210 je, walah dia beli 200, 4 biji 200, sumpah. Jadi oleh kerana dia bersumpah, kita pun percaya kerana dia bersumpah. Ramai juga orang bersumpah ni jual sayu je padahal. Tak boleh ke 310, wallahi hamba beli dah. Jual ubi pun wallahinya jual nama Tuhan. Apalagi hak mari jual air capi ni. Ni berat lagi tu. Ni ada keluar orang baru, orang atas mari. Ni air yang dicelup rambut Nabi. Allah, mari mana jarut Nabi duk jual air rambut Nabi, bro. Macam-macam pelakon. Baik, kita balik ke tajuk kita. Yang ketiga, dan seorang yang membai'ah pemimpin, dia tidak membai'ahnya kecuali kerana dunia. Jika dia diberi harta dunia, maka dia memenuhinya, dan apabila tidak diberi, maka dia tidak memenuhinya. Maknanya bila mari pelantikan pemimpin, khalifah, Perdana Menteri ke apa dia, agung, kita sokong, tapi syarat kena bagi projek yang kita. Kalau tak bagi projek, kita lari. Itu bukan cara. Tapi zaman kita ini main politik ni lah, betul lah. Di mana ada projek, di situ ada kita. Contohnya hak ni, hak bai'atul imam lah, kita mesti ikhlaskan bai'ah kita kerana nak kedamaian, mencari pemimpin yang baik. Hadis ini rawahu al-Bukhari Muslim. Orang yang memiliki lebihan air di tengah padang sahara yang tandus dan tidak berpenghuni, namun melarang musafir untuk memanfaatkannya, adalah merupakan seorang yang zalim dan ingkar dengan nikmat Allah, hatinya keras dan tidak memiliki kasih sayang. Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Dia menghalanginya daripada kurniaan Allah pada saat dia sangat memerlukan kepada kurnia dan kasih sayang Allah yang Maha Besar. Bila? Hari kiamat. Allah kata, mu ni aku bagi nikmat air, tak bagi. Sekarang hari ni aku potong pertolongan kamu. Apa yang kau nak buat? Siapa nak tolong di akhirat?
Sebab itulah ada hadis lain Nabi kata, man yassara mu'sirin, man nafasa'an mu'minin. Siapa dia lepaskan susahan orang, siapa permudah, Allah Ta'ala mudahkan urusan dia di akhirat esok. Jadi kerana itulah kita kena bersikap cakna dengan kesusahan orang, jangan diambil peluang di atas orang yang susah. Jadi masalah sekarang ni orang susah boleh ambil peluang atas kita. Na'udzubillah. Yang keempat, mereka ini dicerca oleh Allah pada hari kiamat, orang yang tak peduli dengan orang ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu analogi, dia buat satu dialog. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, namun kamu tidak menjengukku. Tengok dia tulis itu terjemahan Rasulullah berkata, lah pangkah. Orang tu berkata, orang yang Allah Ta'ala tanya dia tu, minta maaf, ini silap apa ni, silap apa cetak. Orang tu berkata, bagaimana aku nak jenguk Allah sakit sedangkan Allah Rabbul Alamin. Allah kata apa? Hamba aku sakit, kalau kamu pergi tengok dia, maka dapati rahmat aku banyak di situ. Bukan Allah Ta'ala duduk situ. Maknanya Allah cela kepada orang yang bila orang sakit kita tak peduli. Ni yang kedua pula, orang ni minta makan kita tak beri, sedangkan kita ada kemampuan pun untuk beri makan kepada orang yang susah itu. Aku minta minum, Allah buat kata aku minta minum, bukan Tuhan nak minum. Maknanya hamba Allah Ta'ala mintakan kamu minuman, dia berhajat sungguh-sungguh, kamu tak beri. Mana Tuhan kata apa? Kalau kamu beri, kamu akan dapati rahmat Allah Ta'ala yang begitu besar, yang begitu banyak kepada orang yang memberi pertolongan kepada orang. Hadis ini sahih dalam Muslim. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerca, mencela mereka yang mengabaikan orang yang memerlukan. Orang mari minta, kita marah. Hadis ini menganjurkan kepada sesiapa sahaja untuk meluangkan waktu demi menjenguk saudara atau sahabat yang sedang sakit. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar kepada mereka yang memberikan sedikit waktunya demi menghiburkan perasaan orang yang sakit. Seluruh keluarga kita, kematian keluarga, kita pergi takziah, mudah-mudahan kita pergi terhiburlah sikit dia. Kerana hati orang yang sakit, orang yang kesedihan akan berasa lapang ketika dijenguk saudara atau sahabatnya. Kita tahu dia susah, kita pergi. Jangan tunggu dia senang je kita pergi. Lama tak pergi rumah dia tak panggil. Lah, kita dengan saudara kita jangan tunggu orang panggil, kita pergi ziarah. Tunggu orang panggil saja. Kalau tidak sempat menjenguk secara langsung, ini ayat zaman kita ni, kerana jarak jauh atau kerana uzur yang lain, kita sendiri penguzur, sekurang-kurangnya kita titipkan doa kita melalui panggilan telefon ataupun WhatsApp. Kita ada mazhab WhatsAppi kan sekarang ni, ataupun apa saja alat gadget tangan kita, kita memanfaatkan untuk bertanya khabar, mengucap waktu tahniah, waktu takziah kita takziah, waktu dia susah kita cari. Barulah kita dinamakan orang yang cakna kepada seorang muslimin. Kalau tak sempat melalui panggilan telefon atau kirim salam kepada orang, dulu kita kirim salam, sekarang ni kita bagi salam melalui alat-alat WhatsApp. Ada dekat 10 kali alat-alat moden ada, helm telefon ada, video call ada, WhatsApp ada, Twitter, TikTok pun ada sekarang ni, macam-macam benda ada. Tiba-tiba kita pun tak ambil manfaat daripada alat-alat gadget yang ada untuk bertanya khabar dan mengambil peduli dengan sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar. Jadi itulah 4 perkara kerugian, bahayanya orang yang tak peduli kepada orang lain. Waktu kita senang, tak apa orang tak peduli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat waktu kita susah,
Ketika itulah kita mengharapkan orang akan tanya khabar kita. Tak ada orang tanya khabar, sedih ke tidak? Ni mari zaman main grup WhatsApp ni. Zaman Facebook dia panggil ni. Bila ada orang sakit, pakat duk hantar kad sakit. Tak apalah sekadar orang sakit, tapi kita bimbang kalau orang mati duk main hantar, duk main tepek Al-Fatihah aja. Perginya tidak. Akhirnya mayat tak ada orang nak usung. Tak gerak main dengan telefon ni. Jadi kita kena alam maya tu sebagai alat maklumat awal. Tapi yang betul-betulnya kita cakna ada kematian, kita berangkat pergi. Sebab orang mati ni perlu pada tajhiz, perlu pada persiapan. Kena mandikan dia, kena kafankan dia, kena solat, kena usung ke kubur. Ada orang gali kubur. Mana kalau duk main ikut alam maya, jawabnya tak sudah kita. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup pada bab satu ini, tips bagaimana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ini penting. Cara-cara bagaimana kita nak motivasikan diri kita supaya kita boleh beri manfaat kepada orang lain. InsyaAllah ada beberapa tip, sikit dua sempatlah dengan masa yang kita ada ni insyaAllah. Yang pertama, hendaklah kita banyak menziarahi orang-orang yang dikena bala. Kita ziarah orang yang kena bala. Contohnya orang yang sakit, kita ziarah. Rumah saudara kita terbakar, kita ziarah. Rumah sahabat-sahabat kita ditenggelami air banjir, kita ziarah. Tujuannya supaya kita juga dapat merasai sendiri kepayahan mereka, dan ini menyebabkan kita terasa mereka ini amat memerlukan bantuan kita. Pergi tengok. Sebagaimana kata pepatah, mata yang memandang tidak sama dengan bahu memikul, kan? Ana dulu kita tengok orang kena banjir. Bila pada 24 Disember 2014, kita sendiri duduk dalam air banjir, rumah sampai ke atap, baru kita tahu. Bila orang kena banjir pula, kita terasa kena cepat beri pertolongan, beri bantuan, sebab kita dah melalui saat yang begitu gawat. Pada masa tu air mineral sebotol ni lebih mahal daripada RM100. Dan sekarang nak minum air keruh, air seluk tu, dan air botol ni, orang kaya, orang miskin Kedah dah tak ada, dah tenggelam. Bila orang mari bantuan ni, kita bagi kepada siapa. Jangan kata dia tu kaya jangan bagi. Dia kaya duit, air tak ada. Allahu Akbar. Jadi kita kena pergi ziarah orang sakit untuk kita menjiwai betapa mereka perlu bantuan kita. Pergi ziarah orang-orang yang susah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Abu Hurairah mengatakan seorang laki-laki mengeluh. Dia kata kerasnya hati dia ni keras. Dia mengeluh hati dia keras. Faqala lahu, Nabi kita salah bagi tips bagaimana nak lembutkan hati. Dengar ni tuan-tuan, kita pun nak lembutkan hati kita ni insya-Allah. In aradta talyina qalbak fa'at'imil miskin wamsah ra's yatim. Sekiranya kamu nak lembutkan hatimu, maka berilah makanan kepada orang miskin dan gosok kepala anak yatim. Maksudnya bukan pergi duduk sapu kepala lepas tu balik lah. Gosok kepala anak yatim, mana beri pertolongan kepada dia. Ni tidak, ni ada hari menggosok kepala anak yatim. Nyanyi kepala budak tu, cabut rambut, hari tu budak-budaknya pakat gosok dia. Maknanya gosok kepala ni artinya kita kena cakna dengan dia. Ayah dia dah tak ada, ibu mak dia pula ibu tunggal, adik-beradiknya ramai. Berapa banyak belanja dia nak, belanja sekolah, belanja baju sekolah, belanja, cari. Maknanya bukannya fizikal saja, nak gosok-gosok, ya lepas tu tak buat apa pula. Gosok bagilah sumbangan. Saya bagian. Dia ada hari menggosok kepala anak yatim. Ada. Dah macam-macam viral sekarang dalam video ni. Jadi kata apa nak gosok-gosok lah, tapi sumbangan tu yang penting. Baik, yang kedua, tip yang kedua,
ambillah contoh orang-orang yang pemurah. Kita ambil contoh orang yang sifat pemurah, di mana sewaktu pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau akan memberi wang sebanyak 100,000 dirham kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 100,000 dirham. Ummul Mukminin ini bahagian ibu. Demi Allah, kata dirawinya, sebelum matahari terbenam, Aisyah sudah mengagihkan semua duit yang dia dapat tadi. Subhanallah. Pembantunya bertanya, Aisyah, tak ada ke duit sikit, kita nak beli daging lah untuk kita buka puasa hari ni? Puasa dia orang tu. Aisyah kata, kalau engkau beritahu awal sikit je tadi, sempatlah aku simpan. Ni habis semua sekali. Dia balik semula ke buka puasa apa yang ada di rumah dia, dengan buah tamar, dengan air. Subhanallah. Contoh. Ramai lagi lah contoh-contoh lain yang tuan-tuan boleh ambil contoh. Diceritakan Uwais Al-Qarni, seorang yang mustajab doa tu, dia kata pada setiap waktu petang dia bersedekah dengan apa yang ada di rumah dia. Dia makan lebih sikit dia sedekah, seperti makan dan pakaian. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, sesiapa yang meninggal dunia daripada kaum muslimin kerana kelaparan, maka janganlah engkau mengazabku kerananya. Ya Allah, sesiapa yang meninggalkan dari kaum muslimin, yang meninggal dunia dari kaum muslimin kerana tidak mempunyai pakaian sehingga kesejukan, maka janganlah engkau mengazabku kerananya. Sebab apa? Dia bagi apa dah, hak dia ada tu dia bagi dah kepada orang. Uwais Al-Qarni hati yang selalu tersentuh dan terharu setiap kali melihat kaum muslimin yang sedang kelaparan, sama ada kanak-kanak, orang dewasa, wanita atau golongan tua. Hatinya selalu remuk setiap melihat orang yang tidak punya pakaian. Allahu Akbar. Yang ketiga, tip yang ketiga, maknanya kita kena carilah contoh-contoh ikon orang-orang yang soleh, yang pemurah di zaman kita ni, yang kita boleh bagi jadi contoh. Siapa dia di kawasan kita ni orang pemurah? Contoh, ikut dia. Tapi susah kalau kita ambil orang pemurah zaman kita ni, jadi bangga pula dia. Kita dah buat contoh dengan dia, dah carilah orang-orang yang sudah matilah. Orang mati. Di Kuala Lumpur tu ada satu bangunan bank Islam tu. Ada seorang dermawan nama dia Dauji. Begitulah lebih kurang, lama tak sebut. Dia bagi wakaf harta dia di segitiga emas di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Lepas tu orang kenal dia, oi, Tok Ayuh ni banyak duit rupanya. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Hendaklah kita cabut dalam diri kita perasaan takabur, dan biarlah diri kita dalam keadaan tawadhu kerana Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala peringatkan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu daripada manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Suratul Luqman ayat 18. Hadis daripada Al-Haris bin Wahab Al-Khuzai, beliau berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, mahukah kamu aku beritahu kamu tentang penduduk neraka? Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Qalu bala. Sahabat kata, nak lah Rasulullah, kenapa tak nak? Kita pun takut. Qala kullu utullin jawazin mustakbirin. 3 sifat ni sifat penduduk neraka, na'udzubillah. Orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur. Ini calon neraka. Jadi kalau kita tak nak neraka, kita semua tak nak neraka, kita kikis, kita hapus, kita buang sifat buruk ni daripada diri kita. Hazal hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, berilah manfaat kepada orang lain
Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah mereka yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Apa saja kita mampu beri manfaat, silakan. Jika kita tidak mampu memberi manfaat, kita pasti akan memperoleh manfaat. Ini dua yang kita ni, nafi'. Sama ada kita beri manfaat pada orang atau kita menerima manfaat daripada orang. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana itu banyakkanlah memberi manfaat, memberi salam dan doa, memberi senyum, beri pertolongan, memberi sumbangan harta dan sebagainya. Semua itu cara-cara memberi manfaat pada orang. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, kerana Allah Ta'ala telah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Ta'ala telah buat baik kepada kamu. Ayat ni diambil separuh terjemahan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Tuntutlah apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, harta, kesenangan, kuasa, tenaga ni, untuk mencari akhirat. Dan tapi jangan lupa bahagia kita di dunia. Tak apa, kita boleh kaya dengan melalui jalan yang halal atas dunia, ambil. Tak payah pula orang kata aku nak zuhud dah, campak tonton melu kat rumah kita. Ya, silakan. Baru sampai kepada terjemah ayat ni, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Wa la tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tamatlah bab 1 kita. Daripada awal kita bincang dulu, iaitulah tentang kelebihannya memberi manfaat kepada orang. Sebagaimana kita telah sebut beberapa kelebihan yang banyak. Kemudian kita telah berbincang juga tentang bahayanya orang yang tak peduli dengan orang lain, dan beberapa tip untuk meruntuhkan keegoan kita, menjauhkan diri kita daripada sifat bakhil, sifat buruk. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memberi manfaat kepada orang, dan insya-Allah kita juga layak untuk menerima manfaat daripada orang lain. Manfaat yang paling besar sekali di mana, tuan-tuan? Manfaat di akhirat. Siapa permudahkan urusan orang atas dunia, Allah mudah urusan kita di akhirat. Man nafasa mu'min, siapa dia bantu orang yang susah di atas dunia, Allah Ta'ala bantu kita di akhirat. Jadi kita jangan kikuk atas dunia ni kecil je, tak boleh projek atas dunia biar, tak boleh subsidi, tak apa. Tapi akhirat yang kita nak, di saat manusia lain tak boleh tolong kita, ketika itu Allah bantu kita. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bab yang kedua, as-sabru miftahul faraj. Sabar kunci kebahagiaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.